Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Asy-Syekhul Mu'allif Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walau lam yakun fil ma'siyati illa tabaddulul ismi lakana dhalika kafiya. Alhamdulillah, malam ni insyaAllah kita sama-sama mengambil manfaat dari isi kitab Tajul Arus, mahkota pengantin, ataupun diterjemahkan di sini sebagai Mutiara Hikmah, hasil tangan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 27 yang diberi tajuk oleh penterjemah, iaitu guru dan ayahanda saya Al-Fadil Ustaz Haji Engku Ali bin Aku Endut hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walau lam yakun fil maksiati illa tabaddulul ismi. Kalaulah tidak ada pada kemaksiatan itu kecuali bertukar nama saja. Daripada nama orang yang soleh bertukar menjadi asi, orang yang buat maksiat. Daripada orang mukmin yang taat menjadi orang yang fasik, bertukar nama dia. Lakana dzalika kafiyah. Nescaya yang bertukar nama itu pun sudah memadai untuk seseorang itu mencegah diri dia daripada melakukan maksiat. Bertukar nama saja. Bahkan ini satu cerita yang diceritakan oleh seorang jemaah masjid, tapi bukan di Selangor ni lah, di sebuah negeri di utara. Lepas saya berkuliah khas di situ, dia berceritalah pengalaman dia ni bertugas sebagai pengawal dalam penjara. Jadi di tempat yang dia bertugas itu ada dimasukkan satu orang kerana satu kesalahan jenayah, yang mana orang itu dia bergelar Datuk Seri. Sekarang ni rupanya dah meriah pula penjara dengan Datuk Seri ada, Tan Seri ada. Dulu kita ingatkan yang masuk penjara ni yang lekeh-lekeh saja. Rupa ni dah jadi ada prestige penjara ni, orang-orang yang ada gelaran juga masuk. Lalu orang ni mungkin dia tak biasa, yang banduan ni tak biasa jadi banduan. Dia biasa jadi orang kenamaan, pergi sana sini bebas, bahkan ada bodyguard dan sebagainya. Jadi dalam penjara itu pun dia pun jalanlah bebas sana kemari, sedangkan sepatutnya pada masa itu banduan kena duduk dalam program tu. Jadi dia berjalan ke kemari. Jadi ada seorang pegawai tu, dia panggil kepada banduan yang Datuk Seri tadi. Dia kata, "Oi Pak Long, duduklah." Dia tu, dia panggil Pak Long. Jadi saya ingat kalau Pak Long ni bahasa orang utara masih panggilan yang hormat lah. Dia tak tahu nama, panggil Pak Long lah, panggilan yang hormat. Kalau orang Terengganu dia panggil Pok. Tak maaf Pok lah. Pok tu kira hormat lah, tapi tak tahu nama. Jadi sampai dikomplain oleh Datuk Seri tadi kepada pegawai tinggi penjara, kerana kata dia pegawai ni, warden penjara tak hormat pada dia, tak panggil dia Datuk Seri. Tukar nama je, daripada Datuk Seri jadi Pak Long pun sudah tak seronok dah.
Yang seronok yang baru-baru ni dapat Tan Sri. Sebelum ni dikatakan pencetus itu, pencetus ini, pengkhianat dan sebagainya. Dapat Tan Sri pula. Tukar nama kan seronok. Kalau tak buat apa pergi ambil, kalau tak seronok. Buat susah je, dah tua dah pun. Berapa tahun lagi nak pakai Tan Sri. Tapi tukar nama seronok. Ke arah yang lebih tinggi. Tukar nama ke arah yang lebih rendah, ditarik balik gelaran Datuk Seri dan sebagainya, tak seronok. Itu baru di sisi manusia. Tan Sri Datuk Seri ni hanya di sisi manusia saja. Apatah lagi kalau bertukar nama wal-iazubillah daripada mukmin yang taat, yang soleh kepada orang yang fasik, yang asi. Fa innaka kunta ta'ian tusamma bil muhsin. Maka sesungguhnya kamu, ketika mana kamu itu ta'i, orang yang taat kepada perintah Allah, berarti melakukan kewajipan dan menjauhi larangan, kamu dinamakan muhsin, orang yang melakukan ihsan. Itu satu maqam yang cuba kita capai. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang dikatakan ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun kamu itu sesungguhnya tidak melihat akan Allah Ta'ala, tetapi sesungguhnya Allah melihat kepada kamu. Ini maqam ihsan. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita itu mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang dia kata, tak apalah, saya tak semayang pun tak apa, rahmat Allah tu luas. Kalaupun saya buat maksiat tak ada masalah, rahmat Allah tu luas. Betul, rahmat Allah tu luas. Tapi jangan lupa panduan yang Allah Ta'ala sendiri berikan, wa rahmatullahu qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu hampir kepada orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau kita benar berharap kepada rahmat Allah Ta'ala, tak dapat tidak, kita itu kena melakukan kebaikan. Wa idza kunta 'asiyan intaqala ismuka ilal musii'il mu'rid. Maka apabila kamu tu melakukan maksiat, asi, kamu ingkar, ya Allah larang kamu buat, ya Allah perintah kamu tinggal, maka berpindahlah nama kamu kepada orang yang jahat, yang berpaling daripada perintah Allah. Hadza fi intiqalil ismi. Ini baru bercakap tentang bertukar nama. Fa kaifa bi intiqalil athari min tabadduli halawati ta'ati bihalawatil maksiati. Macam mana pula apabila bertukar kesan, iaitu bertukar daripada kemanisan kita melakukan ketaatan, kita rasa seronok buat ibadah, waliazubillah, berubah jadi seronok buat maksiat pula. Jadi ini satu perkara yang sangat malang lah. Kalau kita buat kesihatan pun kan kita jaga. Kalau kita diberitahu oleh pakar, Tuan Haji, kalau makan makanan ni besar mudarat daripada kesihatan, nampak je macam ni. Tapi kalau selalu amalkan, tak lama lah Tuan Haji ni, jantung boleh rosak, dia tersumbat. Kita pun jauhi, kerana mengingatkan pada kesan dia. Kadang-kadang ada setengah makanan di lidah kita tak sedap mana. Ada rasa pahit pun ada rasa kelat pun ada. Tapi bila diberitahu oleh pakar dia, jangan ni, ini kalau daun ni khasiat dia banyak, gula dalam darah boleh kawal, sumbat dalam jantung boleh lega, gini. Di situ orang ni dah macam ni baik, orang ni dah macam ni baik, kita paksa makan walaupun lidah tak berkenan, tapi mengenangkan kesan dia yang baik. Maka begitulah maksiat itu, kesan dia buruk. Waladadatil khidmati biladadati syahwati. Bertukar daripada kita merasa lazat berkhidmat kepada Allah Ta'ala, berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada orang-orang soleh, pada para alim ulama, tiba-tiba bertukar menjadi lazat mengikut syahwat. Hadza fi tabaddulil athar. Ini baru bercakap tentang bertukarnya kesan. Fa kaifa bi tabaddulil wasfi. Bagaimana kalau sifat juga ditukar? Badaan kunta mausufan indallahi bimahasinis sifat fayukasul amru fatattasifu bimasawil halat. Setelah kamu sebelum ini disifatkan di sisi Allah tu dengan sifat-sifat yang elok, tiba-tiba terbalik keadaan itu, lalu kamu itu bersifat dengan segala sifat-sifat yang buruk.
ya, disebut sebagai orang yang zalim, disebut sebagai orang yang rugi, ya, dan sebagainya. Hadza fi tabaddulil wasfi. Fa kaifa bi tabaddulil martabati? Ini pada bertukar sifat. Macam mana pula keadaannya kalau sampai bertukar martabat? Ba'da an kunta indallahi minas solihin sirta indahu minal mufsidin. Setelah kamu itu di sisi Allah pada martabat, ya, pada pangkat orang-orang yang soleh, tiba-tiba bertukar kamu di sisi Allah tu pada martabat orang-orang yang melakukan kerosakan. Ya. Kan kalau kita di dunia ni pun orang-orang yang rapat dengan raja, ya, kalau sampai raja muka, buang negeri, kan dah satu benda yang tragik lah. Dulu dia orang-orang yang the inner circle, apa-apa pun raja tanya pendapat dia, ikut pandangan dia, beri pangkat kepada dia, beri anugerah dan sebagainya. Tiba-tiba bertukar martabat dia, ataupun kalau orang dalam perjawatan diturunkan pangkat dia. Itu kan satu benda yang menyedihkan. Wa ba'da an kunta indahu minal muttaqin sirta indahu minal khainin. Dan selepas kamu itu di sisi Allah tergolong daripada golongan orang yang bertakwa. Ini satu pangkat yang tinggi, ya, yang kita semua nak menuju kepada muttaqin. Kerana antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Taala menerima amal-amalan itu hanya daripada orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, dia beramalan di sisi Allah tertolak. Walaupun di zahir mata manusia itu amal soleh, hatta ibadah kurban pun kan dalam Quran dah bagi tahu tidak akan capai dagingnya, darahnya itu. Yang akan sampai kepada Allah Ta'ala itu at-taqwa minkum. Itu takwa yang ada dalam kamu melakukan ibadah kurban itu. Ada takwa atau tidak? Kalau ada takwa, maka takwa itulah yang akan sampai kepada Allah Ta'ala. Adapun darah daripada binatang ternak, binatang korban itu, dagingnya itu tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya tidak ada takwa daripada orang yang melakukan ibadah. Lalu dengan sebab maksiat tadi, bertukar kamu di sisi Allah menjadi orang yang khianat, traitors di sisi Allah Taala. Fa in kanat az-zunubu munfatihatan fi wajhika fastaghith billah walja ilaihi. Maka sekiranya dosa-dosa itu terbentang di hadapan mukamu, kita dapati kita muhasabah diri kita ni asyik terjerumus dalam dosa saja, ya. Sekejap-sekejap buat dosa ni, sekejap-sekejap buat dosa ini, ya. Lalu hendaklah kamu itu istighasah dengan Allah Ta'ala, minta tolong kepada Allah Ta'ala, dan walja ilahi, kamu pergilah kepada Allah. Itu beza kita. Kalau kita itu buat salah dengan satu orang manusia, kita akan cari perlindungan daripada manusia yang lain, ya. Nak senang cerita, kita tengok dalam dunia politik lah, orang tu dah dipecat daripada satu parti, dia cari parti lain, dia minta support daripada parti lain, dia minta kerusi daripada parti lain, sebab dia dengan parti yang satu lagi ni dah ada masalah. Tapi kita kalau dengan Allah tak sama. Kalau kita ada masalah dengan Allah Ta'ala, kita kena lari kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kita kena minta lindung dengan Allah. Ini beza hubungan kita dengan Allah berbanding dengan hubungan kita dengan makhluk. Kita dah buat salah, kita ni penjenayah di depan Allah Ta'ala, ya. Kita pergi report pada Allah balik. Aku ni orang yang berdosa, ya Allah. Aku ni lemah, ya Allah. Aku ni bergantung pada rahmat-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan kepadaku, ya Allah, untuk aku ni menahan hawa nafsu dan sebagainya, ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Biarlah kita merintih, mengadu kepada Allah. Itu maksudnya fastarif, istighasah, minta tolong benar-benar kepada Allah Ta'ala. Wah sutura ba'ala ra'sika. Ini kita kata dalam bentuk mubalaghah, dalam bentuk exaggeration. Tidak semestinya buat macam ini, tapi ini gambaran. Kerana ini yang lebih difahami, utamanya dalam budaya kehidupan bangsa-bangsa tertentu, ya, seperti bangsa Arab.
bila mereka itu ada satu kekesalan yang sangat besar, kesedihan yang sangat parah, mereka ada kalanya mengambil tanah dan menaburkan atas kepala mereka, menunjukkan sedih sangat. Dan itu sebenarnya dalam Islam, kalau melibatkan misalnya kematian dan sebagainya, itu tak dibenarkan, kerana itu termasuk an-niyah, itu termasuk meratap. Menangis tak apa. Orang tu kan bila berlaku kematian orang yang dikasihi, yang dia sayang, tiba-tiba pergi, pasti dia sedih. Bahkan Rasulullah SAW juga mengalirkan air mata dengan kepemergian putera baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau sampai mengoyak-ngoyakkan baju, menabur pasir atas kepala, itu dilarang. Ini kenapa pula Alimah Ibn Athaillah suruh tabur pasir atas kepala, sedangkan agama larang? Jadi ini sebenarnya gambaran kepada kamu itu kena menyesal betul-betul. Ini adalah metaforikal, bukan suruh betul-betul pergi ambil pasir letak atas kepala. Maknanya nak menggambarkan kamu kena betul-betul menyesal atas dosa-dosa kamu. Waqul Allahumma anqulni min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati. Ini kita dah boleh amal dah. Ya Allah, unqulni, pindahkanlah aku. Ataupun kalau kita nak berdoa untuk kita satu keluarga misalnya, boleh jadikan jamak. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Ya Allah, pindahkanlah aku ni daripada kehinaan maksiat. Aku sekarang ni hina ya Allah. Kenapa? Kerana aku ni ahli maksiat. Pindahkanlah aku ya Allah. Nak pindah ke mana tu? Ila izzi ta'ah. Pindahlah aku kepada kemuliaan ketaatan. Wazur daraihal awliya'i was salihin, dan zarahilah kuburan para wali dan orang soleh. Dah kenapa pula? Apa kena mengena pula? Ya, kita ahli maksiat, kita nak pergi ziarah kuburan orang wali dan orang soleh. Kerana pertama, menzarahi kubur ini adalah suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi larang je. Ya betul. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah larang kamu daripada ziarah kubur. Ala fazuruha. Ketahuilah sekarang pergi ziarah. Jadi ziarah kubur ni adalah suruhan daripada Nabi SAW menasahkan larangan. Kenapa dulu dilarang? Kerana melihat kepada suasana pada masa itu, orang-orang Islam masih baru masuk Islam. Jadi keimanan tu tidak begitu kukuh lagi. Bila ditimpa dengan musibah kematian, dia payah nak pujuk hati dia. Bila dia ziarah kubur, dia teringat balik. Dia akan meratap, dia akan mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan tidak redha dengan takdir Allah. Maka apabila ziarah kubur ni menjadi wasilah kepada perkara yang haram, maka dilarang. Tapi setelah Rasulullah SAW melihat keimanan orang Islam itu telah mantap, mereka telah faham konsep qada dan qadar, bahkan mereka telah terapkan dalam kehidupan mereka, apa musibah yang menimpa mereka, mereka sabar, mereka redha, maka Nabi SAW menyuruh yang sebaliknya, ziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakkirumul akhirah. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Orang bila ingat akhirat, kuranglah nak buat maksiat. Itu tujuan suruh pergi ziarah kubur. Habis itu kenapa pula kubur wali dan juga kubur orang soleh? Ziarah kubur orang biasa tak boleh ke? Boleh. Tetapi lebih afdal itu ziarah kubur para wali, kerana di sisi kita ahli sunnati wal jamaah, orang soleh ini keberkatan mereka itu tidak terputus dengan kematian mereka. Orang soleh ni dia ada kebaikan, ada keberkatan. Masa hidup pun kadang-kadang bila kita berjumpa dengan orang soleh, sudah lain perasaan kita, ada kesan pada hati kita. Berbeza kalau kita bergaul dengan orang-orang yang toleh, orang-orang yang tidak baik, pun ada kesan pada hati kita. Kalau pun kita tak jadi jahat macam dia, kita ada rasa macam malas sikit nak solat, kita ada rasa macam ringan nak mengumpat. Itu kesan dengan orang yang tidak baik. Dengan orang baik juga sama. Hati kita mudah jadi lembut, mudah rasa nak bertaubat. Itu namanya barakah, berkat daripada orang yang soleh. Dulu orang tak faham, macam mana dia soleh, aku tak soleh, aku duduk dekat dia, macam mana aku boleh jadi soleh dulu. Sekarang sepatutnya orang lebih faham. Ya, handphone saya tak ada gambar tu. Ya, lepas tu on you punya NFC, on saya punya NFC, tap sentuh ada. Macam mana? Ataupun Bluetooth, send melalui Bluetooth ataupun WhatsApp. Tadi tak ada gambar ni semua. Forward
Dokumen macam-macam kita dapat. Padahal tadi tak ada dokumen dalam handphone kita. Itu kan baru teknologi manusia. Adakah teknologi manusia lebih canggih daripada teknologi Allah Ta'ala? Sehingga manusia boleh pindahkan sesuatu yang ada dalam satu handphone pada handphone yang asalnya kosong. Allah tidak boleh memindahkan kebaikan daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Jelas boleh. Tapi itu orang hidup, Ustaz. Habis, mana dalil mengatakan orang mati terputus kebaikan dia? Tu, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salah. Apabila mati anak Adam terputus amal soleh dia kecuali daripada 3. Lah, kamu ni kan ada PhD. Ya, contoh. Dah kan kamu tak faham domir tu kembali pada mana? In qata'a amaluhu, terputus amalannya. Kecuali yang dianggap amalannya, iaitu sedekah jariyah. Dia bersedekah masa hidup tu yang jariyah, buat wakaf, ada masjid, ada sekolah, ada hospital, ada jalan. Selagi orang guna, kan walaupun dah mati seolah-olah itu amalan dia. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat daripada dia. Dia dah mati, tapi oleh sebab dia mengajar orang semayang, sampai sekarang orang masih semayang lagi. Oleh sebab dia mengajar orang tentang adab, sampai sekarang orang masih beradab. Maka itu dianggap amalan dia, dia dapat. Dan juga waladin solihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang berdoa untuk dia. Habis orang lain doa tak dapat dah, Ustaz. Nah, kalau orang lain doa tak dapat, kenapa disuruh berdoa? Kita bila ada kawan mati, kita salat jenazah, disunatkan kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Adakah agama menyuruh kita buat benda yang sia-sia? Kita disuruh berdoa tapi doa kita tak sampai. Itu yang cerita satu orang beria marah tu imam. Tak payah doa-doa apa semua ni, doa tak sampai. Imam tu jenis geram juga. Ya, dia pun angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah bapa di dalam neraka, ya Allah, azabkanlah. Terkejut dia. Apa tuan imam doa macam tak apa, tak sampai, kata dia. Kan baru dia faham. Ya, tadi orang doa elok-elok, marah dia. Kata tak sampai. Doa buruk-buruk pun marah juga. Sampai pula agaknya. Ya. Jadi sekarang ini anak yang soleh itu dianggap amalan dia. Adapun doa orang lain itu amalan orang lain. Allah boleh perkenankan, Allahumma ighfir lahu, Allah boleh perkenankan, warhamhu, Allah boleh perkenankan, walaupun bukan anak. Bukan makna bila kata anak yang soleh berdoa untuk dia itu masih berterusan selepas dia mati, maka orang lain berdoa tidak ada faedah, bukan. Tapi anak yang soleh ni min amalihi, dia yang dapatkan anak tu, dia yang didik anak tu, dia yang berdoa anak tu jadi soleh. Maka bila anak tu yang soleh berdoa untuk dia, itu sebahagian daripada amalan dia. Tapi amalan orang lain kan tidak terputus. Menziarahi kubur itu termasuk amalan orang lain. Menziarahi orang yang soleh ketika hidup dapat kebaikan. Adakah menziarahi orang yang soleh ketika mati sudah terputus kebaikan dia? Kan tidak. Sebab itu kita menziarahi pada makam Nabi SAW, kita berdoa di sisi makam Nabi SAW, bukan menyembah Nabi. Ada sebagian orang yang tidak faham, bila kita berdoa mengangkat tangan menghadap ke makam Nabi SAW, dia marah. Dia kata alal kiblah, kata dia. Kiblat. Syirik, kata dia. Kenapa syirik? Adakah kita berdoa itu menyembah pada Nabi SAW? Ya, tak boleh. Kerana berdoa pada Nabi itu menghadap pada makhluk. Habis, Kaabah bukan makhluk. Kaabah kan makhluk. Antara Kaabah dengan Nabi SAW, mana lebih mulia? Sehingga kamu nak bagi punggung kamu kepada Nabi SAW semata-mata nak berdoa menghadap Kaabah. Jadi ini adalah kekurangan faham. Sebab itu Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh khalifah ke mana sepatutnya baginda itu menghadap, khalifah menghadap ketika berdoa, Imam Malik kata jangan sekali-kali kamu palingkan wajah kamu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda ini menjadi wasilah kamu dan wasilah bapa kamu Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu ada fikiran yang sihat, Nabi SAW pernah memuji Kaabah, alangkah mulianya kamu wahai Kaabah, alangkahnya bagusnya kamu wahai Kaabah. Tapi demi Allah, demi yang jiwa ku ada di tangannya, jiwa seorang mukmin lebih mulia daripada kamu. Jadi kalau orang yang ada akal, jiwa orang mukmin biasa lebih mulia daripada Kaabah, takkanlah jiwa sayyidu waladi Adam, buhulu anak Adam, afdalur rasul, sebaik-baik rasul itu tidak ada kemuliaan berbanding dengan Kaabah. Itu adalah kegagalan dalam berfikir dengan baik. Jadi ini tujuan kenapa dinasihatkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala
supaya kita menziarahi kubur, kerana menziarahi kubur itu memperingatkan kita kepada kematian. Bila kita ingat mati, maka kurang kita tu cenderung kepada maksiat. Aksiru, kata Nabi SAW, min zikri hadimil lazzat, perbanyakkan oleh kamu mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan, iaitu kematian. Saya dimaklumkan oleh orang-orang yang biasa dengan urusan penjara, kata dia, penjara dia ada satu SOP. Kalau orang tu banduan akhir, dia akan digantung, dia akan diberi peluang untuk pilih dia punya last meal, dia nak makan apa. Tapi dia adalah bajet dia, tak lebih daripada sekian ringgit. Tapi biasanya saya difahamkan pihak penjara akan cuba jugalah, kalau katalah harga dia lebih pun beli jugalah, sebab ni last meal dia, bagi peluang lah dia nak makan. Tapi ada pengalaman orang-orang penjenayah yang digeruni, bila dia order, katakan order KFC, makanlah 2-3 gigit, lepas tu tak lalu, sebab dia dah ingat kematian. Dan kematian itu menghilangkan kelazatan. Kalau menghilangkan kelazatan perkara yang halal, lebih aula menghilangkan kelazatan perkara yang haram, sebab dia dah ingat nak mati dah ni. Kemudian perkuburan orang wali dan orang soleh, moga-moga dengan kesolehan mereka itu Allah memberikan kebaikan, itu namanya barakah. Ada sebahagian orang dia kata tak boleh ambil berkat dengan orang mati, tak ada dalil. Bahkan dalil sebaliknya. Antara yang paling awal mengambil berkat daripada orang yang telah meninggal dunia adalah Khulafa ar-Rasyidin. Dua orang yang pertama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, minta dikebumikan di sebelah Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar masih okey lagi, kerana beliau bapa pada Sayyidatina Aisyah. Kubur Nabi itu dalam rumah Sayyidatina Aisyah, tak ada masalah lah, ayah sendiri kubur dalam rumah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang lain minta izin dengan Sayyidatina Aisyah, boleh tak izinkan nanti bila saya meninggal, saya nak dikebumikan di sebelah dua sahabat saya. Kalau tidak ada kebaikan, dia hampir dengan orang yang telah meninggal dunia, berarti permintaannya sia-sia. Sayyidina Umar buat benda yang sia-sia, padahal Sayyidina Umar ni yang disuruh oleh Nabi ikut sunnah dia. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu, dahulu ketika Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar dikebumikan di dalam rumah saya biasa-biasa saja, sebab yang satu suami saya, yang satu bapa saya. Tapi semenjak daripada Umar dikebumikan dalam rumah saya tu segan kalau nak masuk, pakai lebih kurang, tak pakai tudung macam itu. Sebab Sayyidina Umar tu orang yang tidak ada hubungan mahram dengan Sayyidina Aisyah. Kalau orang zaman sekarang, mungkin Sayyidina Aisyah diistilahkan kuburiyun. Sebab orang dah mati pun masih kau segan-segan nak pakai. Kenapa? Kan dia dah mati. Ya, dia mati, tapi di alam roh masih ada kehidupan yang berbeza. Jadi ini sikap para sahabat, ini sikap Khulafa ar-Rasyidin, tidak memutuskan kebaikan orang yang mati, tidak memutuskan kemungkinan orang yang mati itu mengetahui apa yang berlaku di alam dunia ini. Maka ada rasa segan, ada rasa malu. Walaupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu telah dikebumikan di dalam tanah di sisi Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, saya ni kena berhenti sharp on time, sebab mulai pada malam ni akan ada kuliah isyak. Lepas mai isyak ada kuliah di surau Jumaat An-Naim dengan tajuk Limadza ana Asy'ari, kenapa saya tu berakidah Asy'ari. Nak terang, sebab ada orang kata Asy'ari ni sesat, saya dua ni Asy'ari tak ada Tuhan, macam-macam ya. Itu insya-Allah lah. Tapi kalau nak cari kuliah Limadza ana Wahabi, kenapa aku tu Wahabi, mungkin payah sikit lah, sebab ramai orang tak nak ngaku dia Wahabi. Wahabi bagus, Wahabi ahli sunnah wal jamaah, Wahabi adalah pejuang sunnah. Kau Wahabi? Jangan senang-senang tuduh orang lah Ustaz. Kan pelik, tadi kau puji Wahabi bagus, tapi kau marah orang kata kau Wahabi. Jadi kalau nak tunggu Limadza ana Wahabi tu mungkin lambat sikit lah. Tapi kalau nak ikut kuliah Limadza ana Asy'ari, kenapa aku tu berakidah Asy'ariyah, itu insya-Allah bermula pada malam ini ya, di surau Jumaat An-Naim, dan mungkin dalam 9 suku, 9.5 macam itu. Semua yang berkelapangan dan berkeinginan dijemput hadir ya, selama lebih kurang 10 pertemuan lah insya-Allah sampai khatam kitab. Jadi saya hentikan dulu setakat ini mohon yang bawa kitab tanda. Next insya-Allah di muka surat 29 ya, iaitu tajuk berjihad memerangi nafsu ya. Aturidu an tujahida nafsaka wa anta tuqawwiha bisyahwat. Adakah kamu tu berangan-angan nak berjihad lawan nafsu, kamu duk supply senjata kat nafsu kamu sendiri.
Itu insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Ya. Surah Jumaat An-Naim section 5 Wangsa Maju. Section 5. Surah tu bersebelahan dengan rumah saya. Kalau ada siapa yang pergi kat surah tu, sebelah tu ada rumah warna oren. Saya duduk sebelah tu, ya. Section 5. Mana kalau daripada sini mungkin akan jumpa apa tu, kompleks sukan tu. Kompleks sukan belah kanan. Dia ada sebelah kiri Hero, supermarket Hero. Terus lagi ke depan belah kanan ada kompleks sukan. Terus lagi ke depan belah kiri dia ada signboard Surah Jumaat Naim. Ya, dah bukit sikit. Kalau depan lagi tu kan sampai Wasewak tak jadi pula. Baik, Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.